Okey. Dah ready, dah baca doa. Wah, ada orang molok saya dia kata kelas free. Semangat. Okey, dah sini. Jadi vektor ni sebenarnya siapa yang ambil fizik dah belajar lah. Jadi vektor ni dia mesti ada apa? First sekali dia mesti ada magnitude. Masa dia belajar fizik je, magnitude tu apa? Nilai. Lepas tu dia mesti ada arah. Jadi kalau tak ada arah, bukannya vektor. Contoh kalau saya kata, sekolah kau berapa jauh dari sini? Oh, 5 kilometer. Itu apa? Itu bukan vektor, itu kuantiti skala. Tapi kalau vektor dia kena 5 kilometer ke utara. Macam tu. Faham? Dia mesti ada arah. Tapi dalam MNET, kenapa ada bunyi ceng-ceng-ceng tu? Saya rasa saya dah mute on. Mute on. Okey, ada bunyi-bunyi lagi tak? Ciki. Tak ada? Okey, jadi vektor selalunya, contoh saya bagi basic dulu. Contoh kalau macam ni kan. Contoh, ni A, ni B. Jadi kalau macam ni, if it's like this, ni A, B kan. Jadi kita bagi vektor dia A, B. Macam tu. Dia mesti letak kat atas. Jadi kalau nilai dia 2A, dia 2A. Macam tu. Ini mesti letak awal ni. Ini nak menunjukkan benda tu vektor. Boleh? Contohlah, sekejap saya terus bagi segitiga lah. Awak ni semua pijak ni. Contohlah, saya bagi segitiga ringkas lah. Ringkas ke? Tak payah ringkas-ringkas lah. Okay. Ni A, ni B, ni C, ni D, ni E. Boleh? Okay, contoh. Kalau saya tanya awak A pergi B. Okay? Starting dekat A, ending dekat B. Itu dia punya apa? Itu dia punya shortcut A pergi B. Awak rasa apa jalan jauh je? Starting dekat A, habis kat B. Awak rasa apa? Coba sini saya buat dulu . Contohlah, ini KL. Ini nak pergi Penang. Ini jalan shortcut. Tapi mungkin saya boleh ikut jalan jauh. KL, Perak, Penang. Jadi boleh tak kalau saya kata AB sama dengan AC tambah CB? Boleh? Mana ada huruf M? Kejap ni lupa letak huruf . Ni F lah korang-korang. Tak pun gini, saya nak ikut jalan lain. AB kan? Ni lupa dah cakap. Kalau kata A pergi B, jadi kalau perasan sini mesti A, sini mesti B. Huruf yang ni mesti same letters. Dia mesti start with A, ending dia with B. Macam ni pun betul. Contoh kalau saya kata macam ni. Padamlah Perak, Penang, KL ni. Contohlah saya ikut jalan lain. A pergi B kan. Apa jalan jauh yang lain? Ni jalan shortcut ni. Jadi A, D, B, B. A, D, B, B. Jadi kawasan start dengan A kan. Habis dengan B. A, B, huruf ni kena sama. Boleh? Okay, cuba kalau saya ngada-ngada. Nak buat jauh sikit. Boleh je. Tapi menyusahkan hidup kan. Boleh je. Contoh, saya nak A, B juga. A, B tu macam shortcut. Jadi, saya ikut jalan yang menyusahkan saya. Mungkin saya buat A, D. Saya nak pergi sini tau. A, D, D, E dulu. E, C, C, B. Ambil enggak. Ni menyusahkan hidup. A, D, D, E, E, C, C, B. Jadi macam saya cakap tadi, start dengan A, habis mesti dengan B. Start dengan A, habis mesti dengan B. Lepas tu huruf yang in between kena sama. D dengan D, E dengan E, C dengan C. Faham? Faham ke tak ni? Faham tu boleh faham. Faham? Okey, lain-lain. Jom kita try yang lain. Cuba kalau ED. Ni basic kan? Yes lah. Start mesti buat basic dulu. Takkan terus ni kan? Okey, ED. Dia apa ED? Cepat. Seorang wakil.
Korang tak payah buat tambah-tambah. Korang buat huruf-huruf je. E, D, cepat. E, D. Start dengan E, habis dengan D. Tulis kat chat. EC, okay, ada seorang cakap ECCD. Yo, hebat. ECCD, betul lah tu. ECCD, kan? Berak lagi susah. Ramai tak boleh carut. Okay, ada kawan awak seorang cakap, okay, A, F, E, D. Ni silap tau. Sebab apa? Dia kata start dengan E, habis dengan D. Jadi ni tak boleh ada A ke salah type. Saya rasa salah type ni. Ni E, ni D kan. Dia mesti start E, habis mesti D. Jadi ni start A. Jadi cannot. Saja je buat silap. Itulah, belajar dari kesilapan. Okay, gini. Ada sini, huruf ni dah okey dah. Dia kalau E kat depan, tak bolehlah ada E kat tengah. Okay, kita tengok jalan lain. Okay, ED. Tadi awak cakap ECCD. Jom kalau ikut atas. Okay, starting dekat E, mula dekat E, start dekat E, end dekat D. End at D. Jadi tadi ni jalan lain, saya ikut jalan lain. Jadi apa? E, mungkin E, F, A, D. E, F, A, D. Jom kita check. Ni E, ni D kan? Ni A, ni D. Jadi, in between kena sama. Sama. Yeay. Errornya sampai saja je. Itu tak faham. Lain. Sekejap. Lagi satu. Okey, E pergi D. Cepat. Seorang budak baru, wakil. Persatuan budak baru. Cepat. Ni budak-budak lama je berani chat ni. Budak baru tak chat pun. Alah, Arif budak lama. Jangan claim teng saya. Okey, ED lah. Cepat. ED. EB, BC, EB, BC, CD. Baik. Budak baru seorang dah ada wakil lah. Allah, salah masa. Tengok, tutup dah salah lah. EB, BC, CD. Jadi kalau pasal start E habis B, start E habis B, huruf in between tu semua kena sama. Jadi kalau awak faham ni, macam dah faham banyak dah sebenarnya. This class is in Malay lah. Ada orang tanya, kelas ni bahasa Cina ke? Sabar je lah aku. Okey, kejap. Awak nak salin ke nak saya bagi contoh lain? Kadang-kadang ada orang nak salin. Nak salin? Cepat. Siapa nak salin kejap? Cepat. Kejap pula. Siapa nak salin? Faster. Macam saya cakap tadi lah, kita belajar chill-chill je. Tak payah kelang kabut. Cikgu mengikut. Okey. Saya buat lagi benda basic ni. Yang atas arrow ni. Ni maksudnya apa? From A to B. So, awak kena buatlah arrow tu. Salin dia sebenarnya macam ni. Tapi macam susah je. Jadi awak buat macam ni pun dah okey. Macam tu. Itu maksudnya. Jadi kalau contoh saya kata, ada. Sama tak tergolek. From B to C. Macam tu. Jadi apa? Ni start dekat B, habis dekat C. Arrow tu penting sebab nama pun vektor kan. Vektor tu kan nak menunjukkan apa? Arah. Sekejap je. Ada orang WhatsApp ni. Okey lah, saya tak layan WhatsApp. Okey, dah sini. B pergi C kan? Jadi apa? B, A, C. Tu jalan paling senang lah kan? Okey, ada orang tanya kat saya. Cikgu, boleh tak macam ni? B, F, A, D, C. Tak boleh. Boleh. Cuma ni dah satu jalan kan. Apa kita nak stop kan? Boleh je. B, F, A, D, C. Tapi ni kan dah satu jalan. Jadi kalau terus pun lagi senang. Boleh je. Jadi faham tak apa function arrow kat atas tu? Contoh kita try lagi. BC, BA, AC kan. Apa lagi saya pula yang tak ada idea tiba-tiba. BC saya ikut jalan lain lah. Saya ikut jalan complicated sikit. Apa?
Siap. Ni saja je. Ni corona daripada KL nak pergi Shalam. Corona lah. KL pergi Penang. Nak pergi Shalam, pergi Penang dulu lah. KL pergi Penang, masuk Golok. Lepas tu patah balik pergi Perak. Perak baru Shalam. Macam tu. Jadi apa? B, F, F, E, B, D, C. Okay? Jadi kalau perasan, ni B dengan C kan? Start mesti B, habis mesti C. In between mesti kena sama. Tadam. Okay, tadi saya segaris ataupun selari. Selari orang putih kata apa? Parallel. Kan? Segaris orang putih kata collinear. Jadi basically both sama lah, konsep dia sama. Okey, apa benda tiba-tiba selari dengan segaris tu? Cikgu dalam exam dia beri vektor dia macam AB 2A. Okey, selalu dia akan bagi kita cari. Tak apa, nanti sebelum tamat kelas ni kita try satu example. Jangan risau. Kita belajar pelan-pelan je. Kan kelas minggu ni 2 kali. Kita buat relax-relax. Okey? Nanti jangan risau, saya bagi example. Okey, contoh lah kalau macam ni Okay, kau lah awak ada garis A. Ni vektor AB. Kau lah, saya bagi senang Tiba-tiba kat sini ni vektor CD. Dia kata 2A. Allah. Lupa cakap. Kalau macam ni kena letak ombak tau. Dia punya pemalar tu kena letak ombak. Bab vektor kena letak ombak. Buat je lah ombak tu, bukan susah pun. Kadang-kadang budak-budak ni dia malas nak buat ombak-ombak ni. Tapi buat je lah. Nanti kalau buat latihan lama-lama dah biasa. Okey, cuba tengok ni. Ni corona selari ni. Saya lukis. Nampak macam selari kan? Ni A dengan B kan. Ini A, B, A. C, D, 2A. Jadi kalau perasan, CD tu, sekejap. A, B, kita buat dalam bentuk pecahan. A, B, A, C, D, 2A. Betul? Jadi kalau saya potong, wacah. Sini tak ada nombor maksudnya berapa ni? 1 tau. Jadi kita dah nak silang. 2AB sama dengan 1CD. Maksudnya apa? CD tu 2 kali ganda AB. Itu kan macam selari tu. CD 2 kali ganda AB. Jadi kalau perasan, selari dengan segaris tu, dia mesti ada nombor kat sini. Okay? Kadang-kadang kat sini, sama je sini ke sini tak kisah. Jadi kalau kita ada satu vektor A, kalau dia kata selari dengan segaris, dia mesti kena letak pemalar. Ini vektor B. Contoh vektor A, dalam kes ni, vektor A, CD. Vektor B, AB. Dia punya pemalar 2. Jadi mesti letak pemalar. Pemalar tu orang putih kata apa? Constant. Jadi kalau selari dengan segaris, mesti ada pemalar. Kalau dah tanda seruan banyak tu, tak faham, tak tahulah. Okay? Contohlah. Ni example 1. Contoh kat sini. Saya bagi senang je kat awak dulu. Jangan risau. Berapa kali saya cakap macam tu ni A. Ni B. Ni C. Ni D. Ni E. Okay? Lepas tu saya kata nilai ni semua sama. Semua sama panjang ni. Okay, yang ni A pergi B sama dengan A. Saya bagi A lagi. Saya suka hatilah nak urut apa. Okay? Okay, contoh kalau saya kata apakah AC? Cuba tengok tu. Jadi kalau perasan AC tu ialah 2 kali AB kan? Betul tak? 2 kali AB jadi apa? 2A. Jadi AC 2 kali AB. 2A.
Okey, setakat ni. Cuba kalau macam ni, saya tanya kat awak, cok patah balik. Nampak? Vektor, pemalar, vektor. Vektor, pemalar, vektor. Jadi dia mesti ada pemalar. Boleh? Okey, contoh kalau macam ni, saya tanya awak, murid-murid, berapakah VE? Cepat. CE senang lah. Tukar. BE. BE berapa kali AB? Tiba-tiba peluh pula. 3, yes. BE ni 3 kali AB ya. Jadi AB kan A, jadi 3A. Cantik je. Senang je. Boleh? Lagi? Dia tak payah. Konolah saya cakap macam ni. Pelajar semua. Pelajar semua poyo gila. Apakah AE? Okay, senang lah ni. Alang, korang ni pandai semua ni. Kalau ambil MMAT ni, saya confident pandai. Part AB kan. Cuma malas je. Wah, tiba-tiba untuk student. Jadi apa? Part A. Okay? Okay, saya upkan sikit kesusahan dia. Contoh kalau macam ni. Saya tanya kat awak, EC. EC macam mana EC? Okay, EC berapa kali ganda? 2 kan? Okay, cuma kata Allah dah padam lah yang awal-awal tu. Vektor kan dia mesti apa? Magnitude dengan arah, betul? So kalau perasan, AB ke kanan. Kalau ke kanan kita assume positif, EC ke kiri kan? Jadi ke kiri kita kena assume benda tu apa? Negatif. Jadi tak saya bawa kat sini lah. 4. Contoh, EC sebab dia different direction. Ni EC ke sana, AB ke sana kan? Disebabkan dia different direction, kita kena letak tanda negatif. Negatif berapa kali? 2 kali. Negatif 2 kali AB. Senang cerita kalau lawan arah negatif lah. Jadi negatif 2A. Boleh? Faham? Ada orang nak salin ke? Kalau senang saya terus padam je. Nak salin ke nak padam terus? Sebab kadang-kadang ada orang nak salin, boleh je, tak ada masalah. Yes. Tak. Yes. Arrow tu mesti ke kiri ke kanan. Cuma macam mana kita nak tahu tu, kita kena tengok huruf. Ni EC. Kita cakap E ke C. Macam tu. Ni A ke C. Yang ni B ke E. Macam tu. Arrow mesti buat ketulisan. Tak. Oh, awak ingat macam ni CE. Macam tu Sebenarnya betul. Tapi tak lah. Tak terserabut kalau kejap kita nak buat ke sana, kejap kita nak buat ke sini. Serabut kan? Jadi selalu orang buat sama je. Cuma kita tukar dia punya huruf. Boleh? Okey. Okey, padam. Jadi masih lagi tajuk selari dengan segaris. Okey, kali ni saya nak kali ni tiba adu. Kita nak try pakai nisbah. Okey? Okey. Contohlah. Saya ada asyik huruf AB je kan, huruf lain pula. Kita buat gaya tegak je Okay, P Q R. Okey? Okey, diberi ni saya reka-reka soalan je. P Q nisbah P R sama dengan 1 nisbah 4. Cari QR. Okey? Contohlah macam biasalah. Saya bagi sesenang dulu Okey, konon. Ni A. Macam tu. Boleh? Okey. Cakap macam ni. P, Q, P, R sama dengan 1 nisbah 4. Jadi maksudnya ni apa? P, Q 1 bahagian, P, R 4 bahagian. Jadi kalau PQ 1 bahagian, PR 4 bahagian, QR berapa bahagian? Ni 1, ni 4, jadi QR 3. Yes.
Jadi soalan yang dia minta QR, tapi maklumat yang dia bagi PQ. Jadi kalau saya punya taktik, kita buat yang dia minta soalan tu per maklumat yang dia bagi. Maklumat dia bagi. Okay, apa benda ni? Okay, soalan minta apa? Soalan minta QR. Per maklumat yang dia bagi apa? PQ PQ. Sama dengan, okay, QR berapa nisbah dia? 3. PQ berapa nisbah dia? 1. Jadi kita masuk ke je lah. PQA. Jadi QR 3 bagi 1, 3 PQ nilai dia apa? A. Saya terlupalah buat anak panah ni. Yang marah. Jadi last sekali apa? QR sama dengan 3A. Macam tu. Awan. Jadi pakai taktik ni. Maklum yang dia minta per maklumat yang dia bagi. Faham tak? Ke nak lagi? Nak lagi ke apa ni? Diam je. Lagi. Okay, boleh. Lagi. Ya. Dan ni contoh 4. Okay. Contohlah. Okay. Kita try urut lain pula. A, B, C. Kau tengok gambar dia macam je. Ni saya kereta soalan. Okay. Diberi A, B, C nisbah A, B sama dengan 3 nisbah 4. Okey. Cari AB. Okey. Konolah atas ni. Saya bagi ni ya. Ini konon-konon nilai dia 8A. Okey. Macam tu. Okey. First sekali, taktik dia, kita settlekan dulu nisbah tu. BC berapa dong? BC 3 BC 3. Dia kata AB, saya reka soalan pun salah. Apalah saya. Okey, sorry. BC 3. AC berapa? AC 4 kan? Betul. Jadi AB berapa awak rasa? Berapa bahagian? 1, betul. Okey. Jadi soalan minta apa? Cari AB. Jadi pakai taktik yang tadi, apa yang dia minta per maklumat yang dia bagi. Okey, yang dia minta apa? A, B. Maklumat yang dia bagi ni apa ni? Semua ni. 8A tu apa? AC AC. Jadi kita masukkan nisbah dia. Okay, AB berapa bahagian? AB 1 bahagian. AC semua sekali tadi berapa bahagian? 4 kan? Baru kita ganti. AB, AC atau AC? 8A sama dengan 1/4. Tak silang. AB sama dengan 1/4 kali 8A. 2A. Faham tak? Jap. Lagi satu lah. Lagi satu example. Oh, salin. Boleh? Konon lah nombor 5. Sebab ada ruang kosong kan? Boleh. Lagi satu. 5. Pernah jumpa tak soalan macam ni kat sekolah? Dia ada nisbah-nisbah ni. Pernah jumpa tak? Sedih juga cakap seseorang. Janganlah biar saya cakap seorang-seorang. Saya dah selalu cakap seorang-seorang kat rumah ni. Corong gila. Hari ni make on tak ada MNP. Saya meletak je nombor Okey, sekejap. Kita nak buat senang-senang ke biasa-biasa? Diberi MN nisbah NP ialah berapa? 2 nisbah 3. Cari NP. Konolah saya bagi NP ni. Sekejap ni tak logik.
3 nisbah 2. Okay. Saya bagi NP ni konon-konon berapa? 6B. Sekejap, mata merah. 6B. Macam tu. Boleh? Okay, jom ke sini. MP ya. Okay, first kali, macam kalau pasal apa saya buat, first step sekali saya buat. Saya mesti settlekan nisbah tu dulu. Okay, MN 3, NP 2. Ni senang, direct. Macam tadi macam kena tolak-tolak juga kan. Ini MN 3 bahagian, NP 2 bahagian. Sebenarnya kan, tengok pun dah tahu dah sebenarnya. Sebenarnya lah. Apa ni, MP kan. Ni 2, tak apalah saya buat je lah. Ni kan 2, 2 jadi 6. Ni kan 5, 5 jadi 10. Tak apalah kita buat je lah pelan-pelan. Yang keret, orang keret selalu rugi. Okey, soalan apa? Yang dia minta per maklumat yang dia bagi. Okey, dia minta apa dong? Dia minta MP. Maklumat yang dia bagi apa? Maklumat yang dia bagi. Dia bagi NP ni kan? NP. Okey, jom kita isi nisbah dia. MP apa? MP berapa nisbah dia? MP. MP 5. NP nisbah dia 2. Jadi dia pergi sebelah darab. Saya asyik lupa je letak anak panah ni. MP sama dengan 5/2. 5/2 NP. NP dah tahu kan? Terus NP. NP kan 6B. Jadi 5. MP 5/2 kali 6B. Tekan calculator. Berapa? Ada orang dah laju dah. 15B. Buat jawan ni tak, ombak ni jangan malas. Ni macam ombak kan. Macam wave. Buat je lah. Boleh? Faham? Banyak juga ni basic ni. Ada lagi sikit basic. Lepas tu baru boleh susah-susah. Jangan terlalu nak susah je. Kita buat basic dulu. Boleh? Faham? 2 orang. 80 ramainya. Yang baru masuk, selamat masuk. Ada ke tema apa ni? Kata-kata ucapan macam tu. Selamat masuk. Yang selalu selamat datang kan. Assalamualaikum, selamat masuk. Kenapa kena darab 6B? Okey, dari sini. Ni kan MP per NP kan. Nanti kan NP kan naik sebelah. Ingat, maklumat yang dia minta per maklumat yang dia bagi. Okay, soalan minta MP. Maklumat yang dia bagi kalau pasang kat sini NP. Jadi NP per NP ni pergi naik. MP kan 5 bahagian. NP 2 bahagian, 5/2. Jadi ni bawa naik sebelah 5/2 NP. Jadi NP ganti je lah. Ni, dah bagi nilai ni. NP 6B, ganti dengan 6B. 5/2 kali 6B dapatlah 15B. Apa? Kenapa bukan 5/3? Kenapa bukan 5/3? Sebab, dari sini. Kena tengok nisbah ni. MN, NP, 3, nisbah 2. Jadi, yang dia minta MP kan. MP kalau pasang, dia start sampai ujung. 3/2, 5. Betul? Lepas tu, yang dia maklumat yang dia bagi NP. NP sini sampai sini. 2 bahagian dia tu 5/2. Bukan 5/3. Faham tak? Siapa tu yang tanya tu? Adib. Nanti saya rekodlah video ni kat YouTube. Nanti awak tengok, saya letak kat YouTube. Jangan lupa like, subscribe. Jangan skip ad. Ambil kau tiba-tiba. Jangan skip ad. Ikut maklumat dia, betul. Kita mana boleh reka soalan. Jangan reka soalan. Subscribe dan jangan lupa notification. 6B dapat. Okay. 6B dapat mana? Astagfirullahaladzim. Terima kasih. 6B soalan. 6B ni soalan. Saya yang letak. Ni ke soalan. Soalan akan bagi. Tiba-tiba je saya. 6B tu soalan dia. MN bunyi. Itulah betul lah. Lepas ni saya tak pakai huruf M dengan N. Bunyi macam lebih kurang kan. 6B ni soalan. Awak jangan risau. Soalan akan bagi. Dia mesti akan bagi nilai. Tak bolehlah tiba-tiba awak terpinga-pinga tak tahu nilai kan. Mesti dia kena bagi nilai. Kecuali soalan tu pelik lah. Okay? Okay tak? Tadi siapa?
Arif Irfan, Kamal, okey tak? Okey, cakap okey. Alamak, ada orang left ah. Okey. Siapa nak salin cepat. Dah siap salin tu dah. Kita santai-santai je sebab lama kan, 1 jam setengah. Kalau tengok movie, boleh habis ni. Apa? Maklumat yang dia bagi tu 2. So nak pakai yang mana satu? Okey, dah sini. Kalau nisbah, kita pakai nisbah. Kalau yang 8A macam ni, kita ini nilai A ni kita ganti kat PQ 4. PQ tu saya ganti dengan A. Macam ni dia bagi maklumat AC sama dengan 8A. AC ganti dengan 8A. Macam ni maklumat dia bagi NP sama dengan 6D. NP ganti dengan 6D. Saya rasa saya tunjuk lagi sekali lah. Boleh? Last. Sebab saya tengok ada orang macam kurang faham sikit. Boleh tak? Boleh cikgu. Tak boleh pun boleh juga. Boleh ya? Tak apa, kita pandai sama-sama. Jangan ada kawan tertinggal. Okey, sekejap. Maka hitam, maka biru tak best. Okey, sekejap. Saya reka soalan. Orang nak maka hitam jadi maka merah pula. Niet. Okey. Jangan pakai huruf ni. P, Q, R. Okey. Untuk mengelakkan confuse, saya bagi maklumat siap-siap. Soalan kata PQ ialah berapa nak? 3A. 4A. Boleh? Jadi macam mana dapat 4A tu? Soalan yang bagi. Faham? Boleh? Okey. Sini ya. Diberi PQ nisbah PR sama dengan 2 nisbah 5. Cari QR. Okey? Kat sini. Maklumat tu dia bagi tahu. 4A tu macam tadi 6B. Soalan dah bagi 6B dah siap-siap. Jangan risau. Dia mesti kena bagi. Takkan tak bagi, betul tak? Jadi, okay, macam saya buat tadi, kalau perasan, saya mesti settlekan nisbah tu dulu. Ni dia kata PQ, PR 2 nisbah 5. PQ, ingat nisbah tu bukan jawapan dia tau. Nisbah, jawapan ni mesti ada yang ombak-ombak tu. Nisbah tu nisbah lah. Jadi PQ 2 bahagian. Saya buat bulat ni sebab nak beritahu nisbah lah. Lepas tu PR 5 bahagian. Jadi kalau PQ 2 bahagian, PR 5 bahagian, QR berapa bahagian awak rasa? 3. Yo, laju je korang 3. Dah. Okay, soalan ni tak apa ni, QR. Macam taktik saya tadi, saya kata apa? So, yang dia minta, yang dia require per maklumat yang dia bagi. Okay, soalan minta apa? Soalan minta QR. Per maklumat yang dia bagi apa? Apa yang ada nilai tu? PQ kan? PQ kan 4A. Tak apa, saya buat dulu. Okay, kita letak dulu nisbah dia. QR berapa bahagian? 3. PQ berapa bahagian? 2. Boleh? Jadi PQ kan dah tahu nilai tadi, kita ganti je. Tak apa, saya pergi hantar ke sebelah dulu. QR sama dengan 3/2 PQ. Dah silang kan, tahu kan? Okay, dah sekali baru kita ganti. 3/2 PQ apa tadi PQ? 4A. Jadi jawapan dia 6A. Dah clear dah sekarang. Tak apa, tak clear tak apa. Kita bagi clear. Yang mati. Okey, alhamdulillah. Boleh faham Sebab kalau tak faham ni nanti akan datang jadi pening. Betul, bagus juga awak bertanya tu. Nak salin tak yang ni? Siapa nak salin dulu. Okey, saya nak upkan sikit kesusahan dia. Boleh Okey, sini nombor 7. Cepat-cepat. Okey, jika vektor A dan B adalah bukan sifar dan tidak selari. Okey. Ingat tak tadi saya kata kalau Allah. Kenapa tiba-tiba mic somebody turn on tu? Jika vektor A dan B adalah bukan sifar dan tidak selari. Okey. Saya kata tadi kalau selari, macam mana selari?
Vektor A, lepas tu sama dengan pemalar vektor B. Betul? Kena letak pemalar. So, kalau selari, pemalar dia ada nilai. Okey? Tapi, kalau tak selari, pemalar dia kita anggap kosong. Kalau tak selari, pemalar dia kosong. Okey? Jadi, macam mana? So, dalam kes ni, kalau kosong, awak letak sini, terus kosong. Jadi, terus je. Jadi, kalau dia kata tidak selari, kita boleh anggap K tolak 1, K sama dengan kosong. Macam tu. Sebenarnya macam tu. Tapi buat apa dah pening? Kosong darab benda ni kosong je. Setuju? Kan? Jadi kita samakan je dengan kosong sebab pemalarnya kosong. Jadi di sebelah kosong bagi A kosong. Jadi K tolak 1 sama dengan kosong. K sama dengan 1. Faham? Nandeska. Nandeska ambil buat tiba-tiba nandeska. Faham Okey, yang ni sama juga kalau nak cari T. Ni soalan saya cari K dengan T. Sama je konsep dia. Dia apa? Saya terbalikkan Okey, ni saya terbalik Okey, dia kata tidak selari. Jadi kalau tak selari, pemalar dia kat sini kosong. Jadi buat apa kita nak pening? Kosong dah nak benda ni dapat kosong balik. Jadi 2 tambah T. B lupa letak awan. Kosong bahagi B kosong. Jadi T sama dengan 2 sebelah negatif 2. Kosong. Ada orang molok saya. Jadi kesimpulannya apa? Kalau soalan bagi pelik-pelik pun, tapi kalau dia tak selari, samakan dengan kosong je. Boleh? Okey, faham? Okey, lepas ni kita susahkan kat awak. Boleh? Okey, salin dulu. Okey, lepas ni saya bagi soalan mencabar sikit.